Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 22 Mei 2021. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Bekerja dari rumah dan mengehadkan waktu operasi perniagaan. Strategi bagi mengurangkan pergerakan rakyat. Pemakaian pelitup muka wajib meskipun sudah memakai alat perlindungan muka termasuk nikab. Kerajaan meluluskan 200 juta ringgit tambahan peruntukan khas untuk menangani COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ini menjadikan jumlah baharu peruntukan khas bernilai 1 bilion ringgit. But we will continue. I'm not saying that this is enough, but this is, I think, adequate for today. But as you can see, it's very dynamic. From 800 now is 1 billion, and we hope that if things are under control, improves, then we will increase. But whatever it is, we will increase if the need arises. Peruntukan berkenaan akan digunakan bagi meningkatkan kapasiti unit rawatan rapi dan katil. Ia melibatkan hospital kerajaan dan pengajar universiti selain menyediakan hospital Medan Mindef. Peruntukan turut diagihkan bagi membeli peralatan, ubat dan bahan guna habis yang berkaitan. Kerajaan juga akan melantik pegawai perubatan secara kontrak termasuk pesara untuk membantu tenaga kerja sedia ada. Baik, berkuat kuasa 25 Mei ini, sekatan tambahan bagi mengetatkan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dibuat melalui dua strategi. Masing-masing arahan bekerja dari rumah BDR serta mengehadkan waktu operasi perniagaan bagi seluruh Semenanjung Malaysia dan Labuan. Keperluan itu jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertujuan mengurangkan pergerakan orang ramai sekaligus mengelak penularan lebih serius COVID-19. Bagi memastikan pergerakan dapat dikurangkan ini, 80% kaki tangan kerajaan akan bekerja dari rumah yang melibatkan seramai 750,000 pekerja. Detail mengenai jabatan mana yang perlu bekerja ataupun mana yang tinggal di rumah ini akan diumumkan oleh KSN. Yang bekerja dari rumah untuk sektor swasta adalah 40% yang melibatkan 6.1 juta pekerja sektor swasta. Perkara ini detailnya akan diumumkan oleh pihak MITI sendiri. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, beliau turut memberitahu pengangkutan awam seperti LRT dan bas juga dihadkan dengan hanya 50% kapasiti penumpang sahaja. Dengan kekerapan akan dikurangkan waktu operasi perniagaan antaranya bagi pusat beli belah, kedai serbaneka, gerai, dobi dan stesen minyak kecuali di Lebuh Raya pula dihadkan dari 8 pagi hingga 8 malam sahaja berbanding 6 pagi hingga 10 malam sebelum ini. Sistem amaran awal Hotspots Identification for Dynamic Engagement HIDE akan terus digunakan dan lokasi yang dikenal pasti berisiko tinggi ditutup serta-merta. Selaras dengan sekatan tambahan itu, penguatkuasaan dan jumlah sekatan jalan raya akan ditingkatkan bagi memantau pematuhan SOP. Dan selaras pengumuman itu, pengoperasian pejabat kerajaan bakal dilaksanakan secara hybrid melalui keberadaan di pejabat dan arahan bekerja dari rumah BDR dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menerusi kenyataan berkata antara pendekatan adalah kehadiran ke pejabat
pada tahap 20% keseluruhan, tidak termasuk perkhidmatan petugas barisan hadapan, dan 80% secara BDR dengan penggiliran. Selain itu, kehadiran kepejabat hanya bagi proses kerja yang tidak boleh dilaksanakan secara BDR dan memerlukan keberadaan di pejabat. Mesyuarat dan perbincangan dilaksanakan secara dalam talian melalui medium yang selamat dan terjamin kerahsiaan. Perkhidmatan kaunter hanya dibuka kepada perkhidmatan yang tidak ditawarkan secara dalam talian dan melalui janji temu sahaja. Ketua jabatan juga perlu melaksanakan arahan tersebut dengan merancang kehadiran penjawat awam yang diperlukan di pejabat dan BDR. Pelaksanaan BDR adalah berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2020, Dasar Bekerja dari Rumah, yang jelas memperincikan aspek-aspek yang perlu dipatuhi, termasuk tidak boleh melaksanakan urusan peribadi dalam waktu bekerja. Sebarang pelanggaran salah laku dalam pematuhan kepada BDR akan dikenakan tindakan tata tertib. Baik, pemakaian pelitup muka wajib ketika berada di tempat awam walaupun seseorang individu itu mengenakan nikab atau memakai alat pelindungan muka. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemakaian nikab dan alat pelindungan muka bukan alasan untuk seseorang itu tidak memakai pelitup muka, seperti yang diwajibkan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Di bawah Akta 342 yang diwajibkan adalah memakai face mask di tempat awam. Jadi selain daripada face mask, ianya tidak boleh menjadi alasan untuk tidak selain daripada face mask. Kalau memakai face shield, nikab dan sebagainya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memakai face mask, sebab face mask adalah diwajibkan. Tapi untuk tambahan boleh memakai face shield, itu just tambahan lah. Begitu juga nikab dan sebagainya. Semalam, Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Said Ibrahim berkata, polis membuka kertas siasatan terhadap usahawan dan selebriti tanah air Nur Nilofa Muhammad Nur yang mengenakan nikab tanpa memakai pelitup muka seperti mana diwajibkan KKM. Kertas siasatan dibuka susulan berita di laman sesawang sebuah portal yang tular memaparkan Nilofa tidak memakai pelitup muka ketika hadir ke Mahkamah Magistrat Seremban. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media memaklumkan 17 kluster baharu dikenal pasti hari ini, menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 535. Jelasnya, jangkitan melibatkan kawasan di Lembah Kelang, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Kelantan, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Kluster tersebut merangkumi tempat kerja, komuniti, aktiviti keagamaan dan kumpulan berisiko tinggi. Angka keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia telah melepasi angka 500,000 apabila 6,320 kes baharu direkodkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kini 505,115. Pertambahan kes itu menjadikan kes aktif kini mencecah 53,682, manakala kes sembuh hanya sebanyak 4,694. Lagi 50 kes kematian dilaporkan, manakala kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi pula ialah 652 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Bekalan gas perubatan oksigen di fasiliti kesihatan menggunakan tangki VIE atau Vacuum Insulated Evaporator dan silinder mudah alih yang membekalkan cecair oksigen adalah mencukupi setakat ini. Kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan masih terdapat 20,000 unit silinder mudah alih dalam simpanan dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Manakala pihak pembekal mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bekalan cecair oksigen 5 kali ganda daripada permintaan sedia ada. Peningkatan kes COVID-19 yang tinggi ketika ini menyebabkan penggunaan gas perubatan oksigen meningkat secara mendadak. KKM dari semasa ke semasa mengadakan sesi libat urus bersama pihak pembekal dalam menangani isu pertambahan keperluan bekalan gas perubatan oksigen. Kenyataan turut menyebut sekiranya berlaku kes-kes kecemasan atau luar jangka, pihak pembekal masih mempunyai sebanyak 500,000 unit silinder mudah alih gas industri yang boleh diubah suai dalam tempoh yang singkat mengikut piawaian untuk kegunaan gas perubatan oksigen. Pembekalan gas perubatan oksigen ke fasiliti kesihatan adalah secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Serta pihak pembekal berkemampuan memenuhi permintaan pembekalan di luar jangka. Baik, bantuan kemanusiaan mula masuk ke semenanjung Gaza selepas 11 hari pertempuran antara tentera rejim Zionis Israel dengan pejuang Hamas. Dana bantuan kecemasan pusat PBB memperuntukkan 18.5 juta dolar Amerika Syarikat atau kira-kira 76.6 juta ringgit untuk bantuan kemanusiaan itu. Konvoi lori membawa barangan bantuan seperti ubat, barangan makanan dan bahan api dilihat masuk melalui pintu Karim Abu Salim selepas ia dibuka semula oleh rejim Israel. Semalam buat pertama kali dalam tempoh 11 hari serangan rejim Israel, puluhan ribu penduduk Gaza keluar bagi memeriksa kediaman atau harta benda mereka yang musnah selain menguruskan ahli keluarga mereka yang terkorban. Pasukan penyelamat juga masih berusaha mencari atau menyelamatkan penduduk yang terperangkap di bawah runtuhan. Serangan udara tentera rejim Israel di Gaza sejak 10 Mac lalu menyebabkan 248 orang terbunuh, termasuk 66 kanak-kanak dan mencederakan 1,948 yang lain. Antara yang terkorban termasuk kumpulan pejuang. Lebih 120,000 penduduk dilaporkan meninggalkan kediaman bagi mencari pelindungan. Sementara itu di Baitul Maqdis, polis Israel dilaporkan terus bertindak kasar terhadap penunjuk perasaan di perkarangan Masjid Al-Aqsa. Ia berlaku kira-kira 2 minggu selepas pertempuran sama yang mencetuskan konflik baru-baru ini. Pasukan keselamatan rejim Israel juga dikatakan memukul seorang jurugambar AFP yang turut membuat liputan di kawasan tersebut. Keadaan sama turut dilaporkan berlaku di beberapa bahagian lain di Baitul Maqdis Timur, kawasan dijajah Israel selain di tebing barat. Ratusan pegawai dan anggota keselamatan rejim Israel telah digerakkan ke kawasan tersebut bagi mengawal keadaan. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berjanji akan membantu mengatur usaha untuk membangunkan semula Gaza. Rakan sekutu Israel itu juga menjelaskan pihaknya telah memaklumkan kepada rejim Israel agar segera menghentikan serangan. Bagaimanapun, Biden menegaskan penyelesaian dua negara adalah satu-satunya penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Namun ia bukan pilihan penduduk Palestin, apatah lagi kumpulan pejuang Hamas dan Jihad Islam lain. Gencatan senjata konflik Palestin-Israel telah diumumkan kira-kira 2 pagi semalam. Namun belum dapat dipastikan sampai bila ia akan bertahan. Ini kerana kurang 12 jam selepas gencatan diumumkan, polis rejim Israel telah melepas bom asap dan peluru getah kepada pemuda Palestin di kawasan Masjid Al-Aqsa.
Bakal jemaah haji di Johor mula terima vaksin COVID-19 hari ini. Paparannya seketika nanti. Bagi mengelak penularan COVID-19 dalam komuniti menjadi lebih serius, seluruh kawasan Besut akan dikenakan PKPD bermula hari ini sehingga 4 Jun depan. Wartawan Siti Jamilah Hamim Jamil yang membuat tinjauan di lokaliti tersebut melaporkan penduduk menerima baik keputusan itu demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 yang sudah merekodkan lebih 1,200 kes positif. Bagi saya, usaha kerajaan untuk membuat PKPD untuk mengurangkan penularan COVID-19 dan untuk membasmi COVID-19 sangat baguslah sekali. Sebab kita tengok kes di Besut makin naik hari makin hari dan also kes kematian pun banyaklah sekarang ini. So saya risaulah kebanyakan penduduk Besut ni kebanyakannya warga emas dan saya berharap agar penduduk di Besut ni kita follow SOP lah. Saya berharap dalam masa PKPD ni selama 2 minggu memandangkan perubahan daripada sebelum ni kepada hari ini, suasana ada banyak perubahan lah. Mana ada kedai-kedai pun dah tak buka, tak macam masyarakat kita pun tak bebas lah pergi ke mana-mana. Lepas tu makna dia orang tu akan ikutlah betul-betul SOP yang telah ditetapkanlah oleh kerajaan. Hari ini, Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu Dr. Nur Azim Yunus dalam kenyataannya menyebut daerah Besut sahaja merekodkan 14 kematian dan 5 pesakit sedang bertarung nyawa di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Setakat semalam, 1,201 kes positif dikesan di daerah itu dalam tempoh bermula April berbanding hanya 60 kes sepanjang bulan Mac. Peningkatan mendadak jangkitan banyak disumbangkan 2 kluster besar, iaitu kluster Tok Has yang bermula di sebuah kafe, merebak ke pusat senaman, bank, beberapa buah sekolah dan akhirnya masuk ke komuniti sehingga ke Setiu, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus yang merekodkan 474 kes positif. Kluster Tok Do pula melibatkan sebuah pondok pengajian setakat ini merekodkan 32 kes positif dan kluster itu menular ke Setiu dan Kuala Nerus. Kluster lain ialah kluster Jalan Tuan Hitam melibatkan sebuah pasaraya dengan kes indeks dikesan 9 Mei lalu. Ketika ini, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Besut menerima jumlah pesakit yang semakin tinggi berbanding ketika mula dibuka Februari lalu. Untuk 1 bulan ini, kami memang menerima kenaikan ataupun kedatangan pesakit COVID-19 yang positif di kem kami, di pusat kuarantin dan rawatan ini, dan melihat daripada trend akan naik lagi lah selepas ini. Dan kami hampir setiap hari ketika ini dipenuhi. Kami ada 200 katil yang boleh menampung pesakit dan memang setiap hari almost penuh lah. Justru langkah kawalan kendiri dan keluarga perlu diamalkan bagi mengelak penularan jangkitan menjadi lebih serius. Statistik ditunjukkan ini bukti akibat ketidakpatuhan SOP dalam kalangan masyarakat. Kes positif dan kematian meningkat. PKPD yang dilaksanakan bukan untuk menghukum namun untuk kemaslahatan bersama. Justru kita wajib mematuhi SOP. Jangan pentingkan diri, lindung semua. Ingat, COVID-19 itu benar. Siti Jamilah Hamim Jamil, Berita RTM. Bermula hari ini, kira-kira 600 bakal jemaah haji di Johor menerima dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech seperti ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Proses vaksinasi dijalankan mengikut SOP Kementerian Kesihatan, antaranya menetapkan had 200 hingga 300 penerima sahaja yang boleh berada di dalam Dewan pada satu masa. Tinjauan kru RTM dapati Dewan Muafakat ini dipenuhi bakal jemaah haji yang telah menunggu seawal pukul 7 pagi bagi mendapatkan vaksin berkenaan. Hari ini dapat dos yang pertama, mungkin yang mengikut menurut kata dalam masa 14 hari akan dapat vaksin kedua dan mudah-mudahan ruang haji tahun ini untuk dapat terlaksana lah. Alhamdulillah, syukur sebab makcik sebenarnya adalah salah seorang jemaah haji yang terpilih daripada tahun lepas. Jadi makcik harapkan tahun ini dapat pergi ke sana.
Lega, alhamdulillah, gembira, lega, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab vaksin ni bukan semua orang dapat dalam masa yang terdekat kan, semua orang menunggu. Mula takutlah, takut, gementar semua ada, tapi dah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, Tuhan pemudahkan semua. Alhamdulillah, syukur. Saya cadangkan jangan takut-takutlah, bagus kita ambil vaksin ni untuk kita semualah. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri memberitahu selain vaksin Pfizer-BioNTech, mereka yang dipilih untuk mengerjakan ibadah haji tahun ini juga akan diberikan vaksin AstraZeneca seperti diiktiraf Kerajaan Arab Saudi. Meskipun kapasiti vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Malaya untuk vaksin AstraZeneca telah dipertingkat kepada sehingga 1,800 dos sehari, kesemua proses vaksinasi dapat dilakukan dengan lancar. Menurut penyelarasnya, Sarinah Salib, sepanjang 16 hari beroperasi bermula 5 Mei lalu, 17,785 orang telah divaksin mengikut janji temu diberikan. Pemberian vaksin ini kita laksanakan berdasarkan sistem. Kita ada sistem yang kita gunakan. Kadang-kala sistem itu juga bergantung kepada internet, networking dan sebagainya, dan juga kestabilan sistem itu sendiri. So itu antara cabaran-cabaran yang kita adalah. Dari segi yang lain, kita juga sebenarnya menerima ramai orang yang nak mencuba nasib untuk mendapatkan vaksin walaupun tidak dijadualkan, dan yang itu kita mengikut arahan YB Musti yang tidak membenarkan walk-in. Jadi kita secara bagaimana kita nak memastikan perkara itu tidak berlaku, kita akan explain betul-betul kepada orang yang datanglah. Kebanyakannya orang awam yang datang nak mencuba nasib. PPV ini dikendalikan 120 petugas iaitu 45 petugas kesihatan manakala selebihnya merupakan petugas am. Bertugas 7 hari seminggu. Untuk rekod, kapasiti vaksinasi di PPV Pusat Dagangan Kuala Lumpur telah dipertingkat kepada 8,100 dos sehari sejak Sabtu lalu, diikuti kapasiti PPV UKM daripada 900 kepada 1,300 dos sehari. Manakala PPV Pusat Convention Ideal di Shah Alam yang dijadualkan mula beroperasi 24 Mei ini mempunyai kapasiti 3,000 dos sehari. Baik, beralih ke perkembangan banjir di Sabah. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas banjir di 3 daerah iaitu Tenom, Beaufort dan Membakut mencatatkan seramai 4,869 penduduk terjejas daripada 1,340 keluarga di 138 buah kampung. Daripada jumlah tersebut, daerah Beaufort paling terjejas dengan lebih 2,000 penduduk dalam kawasan Lumadan terputus hubungan dengan bandar Beaufort dan terkandas di kediaman masing-masing. Sementara itu, di Sarawak, banjir yang melanda beberapa kawasan di Lawas dan Limbang ekoran hujan lebat sejak malam Rabu menyebabkan 442 penduduk terjejas ditempatkan di 8 pusat pemindahan sementara setakat tengah hari tadi. Jumlah itu meningkat berbanding 373 orang daripada 89 keluarga petang semalam. 5 buah sekolah turut dilaporkan terjejas akibat banjir. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, Clarence D. Primus Tiandun, PPS di SK Menuang Limbang telah disediakan sekiranya terdapat penambahan penduduk terjejas. Kementerian Kewangan tidak menolak kemungkinan untuk memperkenal pakej bantuan baharu bagi membantu rakyat dan peniaga terjejas. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan ianya bergantung kepada situasi semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. So if there is a need, then of course we will look at. But at the moment, we are watching this closely because, like I said earlier, the budget 2021, the incentives is for the whole year, and Permai and Pemekasa is still ongoing. It's not over yet. We have not disbursed all the money, so that it was for this time frame.
So it just so happened that within this time frame, the MCO also happened as well. But we will be watching closely. Right? Beliau menjelaskan perkara itu menerusi sidang media khas Kementerian Keuangan secara maya. Penutupan sektor ekonomi secara menyeluruh hanya akan memberi kesan besar kepada pemulihan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Beberapa pemain industri tempatan berpandangan sektor itu perlu digerakkan bagi memastikan aliran tunai terus berkembang. Harapan mereka, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mempertimbang semua cadangan sebelum mengumumkan SOP baharu sektor ekonomi. Bagaimanapun, kelonggaran yang diberikan itu memerlukan pematuhan SOP lebih ketat dalam kalangan pemain industri bagi membendung penularan wabak berkenaan. Persekutuan Pengilang Malaysia FMM mencadangkan pemain industri melaksanakan penjadualan semula peralihan kerja di kilang termasuk mengurangkan operasi pekerja. Manakala Persatuan Industri Perubatan Malaysia pula mahu sektor rangkaian dan perkhidmatan pembuatan peranti perubatan diberi pertimbangan untuk terus beroperasi pada kapasiti optimal dalam memastikan tiada gangguan pada sektor penjagaan kesihatan. Sementara itu, Persatuan PKS Malaysia berpendapat bantuan moratorium pinjaman automatik diperlukan terutama bagi program imunisasi swasta untuk membantu golongan perusahaan kecil dan sederhana sekiranya PKP menyeluruh dilaksanakan. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia pula berharap operasi industri hartanah dan sektor berkaitan seperti pembinaan dan pembuatan dapat diteruskan agar momentum pemulihan dapat dikekalkan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK pula meminta peniaga mikro serta perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk bersiap sedia beroperasi bawah SOP yang lebih ketat. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan menyebut pemilik perniagaan seharusnya sudah membuat persiapan termasuk memastikan premis mereka dilengkapi dengan imbasan kod QR, termometer, pembersih tangan serta memastikan pelanggan mematuhi SOP. Beliau juga berharap peniaga dapat memperluaskan perniagaan secara dalam talian bagi memenuhi trend pembelian norma baharu selain mengurangkan kesan PKP. Baik, selanjutnya untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. Batera PSM belum karam. Siva Sangkari mengganas di Mesir. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan isu panas yang melanda sukan sepak takraw negara. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM harus menggunakan sebaik mungkin tempoh rayuan 14 hari yang diberikan terhadap mereka andai mahu menyamakan nyawa persatuan tersebut. PSM ketika ini dilihat seperti hampir karam selepas disingkirkan daripada menjadi ahli gabungan Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf pada 20 Mei lalu dalam kemelut yang berlaku di antara dua badan sukan berkenaan. Situasi tersebut mula mendapat perhatian Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof yang berharap majlis tertinggi dan ahli gabungan PSM dapat berbincang mencari jalan penyelesaian bagi menentukan hala tuju persatuan itu dan kepentingan sukan sepak takraw negara. Menurut Ibrahim, pihaknya mengambil maklum dan menghormati keputusan Astaf yang menyingkirkan badan induk sukan sepak takraw tanah air itu. Bagaimanapun, beliau menegaskan PSM masih lagi dianggap sebagai badan induk sukan sepak takraw yang sah dan berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576 sekaligus dibenarkan beroperasi di negara ini. Kita dipahamkan PSM ada tempoh 14 hari untuk buat rayuan. Jadi kita berharap PSM untuk mengambil ruang inilah untuk mengemukakan rayuan kepada Astaf dan seterusnya mengambil langkah-langkah susulan yang perlulah. Akta kita guna di Malaysia, dia bukan di luar Malaysia. So, Astaf tu dia peringkat Asia, jadi dia berbeza sikit. Penglibatan di peringkat antarabangsa mungkin terhadlah di situ. Tapi dari segi pendaftaran sepak takraw dia masih lagi badan sukan yang sah, dia berdaftar di bawah Akta Sukan kita.
Demi memastikan kelangsungan sepak takraw yang menjadi antara identiti sukan Malaysia di peringkat antarabangsa, PJS juga menyatakan kesediaan untuk memberi nasihat dalam menyelesaikan keperluan ini. Kita PJS sebagai kita ambil rasa tanggungjawab dan kita akan memanggil PSM dari gabungan dan juga pihak-pihak yang ada interest untuk kita dapatkan penjelasan lebih lanjut dari segi perkembangan ini, dan kita juga bersedia untuk memberi panduan nasihat kepada PSM dan juga gabungan supaya kita dapat penyelesaian yang konkret lah. Dalam perkembangan yang sama, Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof memberitahu pihaknya masih belum menerima sebarang permohonan baru untuk menubuhkan sebuah badan induk sepak takraw di peringkat kebangsaan. Setakat ini kita belum terima apa-apa permohonan, jadi saya tak boleh komen dari segi berdasarkan kepada andaian saja. Kita tunggu dulu, sekiranya ada permohonan, kita akan lihat. Setakat ini kita tak ada menghalang sesiapa pihak mana-mana pun untuk membuat permohonan untuk pendaftaran badan sukan. Untuk penubuhan satu badan sukan ni, of course dia kena ada jawatankuasa penaja lah. Dia kena sediakan perlembagaan dia kena sediakan mesyuarat protem dia dan sebagainya. Itu antara peringkat-peringkat perkara yang awal perlu dibuat lah sebelum dia mengemukakan permohonan pada kita. Jadi kalau satu sukan tu nak peringkat kebangsaan contohnya, kita perlukan juga macam endorsement atau recognition daripada badan sukan induk antarabangsa. Sebelum ini, sebanyak 9 daripada 17 persatuan telah menarik diri daripada menjadi ahli gabungan PSM selepas hilang kepercayaan terhadap kepimpinan presidennya, Dato' Seri Ahmad Ismail. Kesemua mereka dikatakan berhasrat untuk menubuhkan Persatuan Sepak Takraw yang baru bagi menggantikan tugas PSM sebagai badan induk sukan sepak takraw negara. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita balik pula ke perkembangan sukan bola sepak. Pemain sayap negara Muhammad Safawi Rashid yakin gabungan pemain naturalisasi, berdarah kacukan dan pemain tempatan yang berpangkalan di luar negara mampu menambah sengat skuad Harimau Malaya. Skuad Kelantan Cengah itu akan turun pada aksi pembalas badan dengan Kuwait esok sebelum menggalas misi dalam pusingan kedua Kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 di Dubai. Menurut Safawi, dia percaya gandingan pemain yang disenaraikan Cheng Ho dalam skuad utama Harimau Malaya kali ini memiliki kelebihan tersendiri, terutamanya di bahagian jentera serangan. Bintang JDT itu juga optimis skuad negara mampu untuk mensaksikan misi layak ke pusingan ketiga Kelaikan Piala Dunia 2022 sekaligus memenangi tiket automatik kesaingan Piala Asia 2023. Saya rasa the best thing untuk this tournament. Jadi saya harap pemain-pemain yang datang yang baru boleh give something untuk team untuk bantu team kita layak ke next round. Antara muka baru yang disenaraikan kali ini adalah Liridong Kraniski, Lukman Hakim Syamsuddin, Dilme Di Paula, Arif Aiman, Muhammad Hanafi dan Junid Estal. Tambah Safawi, semua pemain Harimau Malaya juga semakin membiasakan diri dengan keadaan cuaca sejuk dan berangin di Dubai yang boleh mencecah 41 darjah Celsius. Pemain berusia 24 tahun dari Terengganu itu menjelaskan keserasian pemain di atas padang juga semakin baik sekaligus menambahkan lagi keyakinannya skuad negara mampu untuk menampilkan aksi cemerlang di Dubai. Pemain skuash negara Siva Sanggari mencipta kejutan apabila berjaya menewaskan pemain nombor 10 dunia Destiny Evans dari Wales 3-2 di pusingan kedua terbuka antarabangsa Elkauna 2021 di Mesir. Pemain yang berada di ranking nombor 36 dunia itu bangkit daripada ketinggalan 1-2 untuk mencatat kejayaan 11-4, 5-11, 4-11, 11-5 dan 11-6 ke atas Destiny sekaligus layak ke pusingan ketiga.
Sifat Sanggari yang kini berpangkalan di Amerika Syarikat bagaimanapun bakal menghadapi cabaran getil apabila bakal bertemu pemain nombor 2 dunia Nauran Goha dari Mesir esok. Menurutnya, prestasi pada set kedua dan ketiga agak mengecewakan apabila dia melakukan banyak kesilapan dan kehilangan mata sekaligus tewas di 2 set berkenaan. Bagaimanapun, Sifat Sanggari berjaya bangkit semula pada set keempat dan kelima untuk melengkapkan kemenangan di pusingan kedua tersebut. Ini merupakan kali kedua pemain berusia 22 tahun dari Kedah itu berjaya mengejutkan pemain dalam ranking 10 terbaik dunia. Sebelum ini dia juga berjaya menewaskan pemain nombor 5 dunia Amanda Shobi ketika kejuaraan dunia wanita pada Oktober 2019. Sementara itu, bagi kategori lelaki pula, pemain negara Eng Yin Yao mara ke pusingan kedua bakal berdepan pemain tuan rumah Yusuf Ibrahim hari ini. Majlis Sukan Negara MSN hari ini melancarkan tabung kemanusiaan Palestin warga sukan secara dalam talian sebagai tanda solidariti dan keprihatinan terhadap isu semasa di Palestin. Inisiatif yang mendapat sokongan atlet dan jurulatih negara itu diharap dapat membantu meringankan beban rakyat Palestin yang ketika ini berdepan detik sukar dan mencabar. Antara atlet yang memberi sokongan ialah jaguh berbasikan negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Fadil Muhammad Zonis, atlet terjun Wendy Eng Yanyi, Ratu Gimnastik Negara Farah N. Abdul Hadi, atlet para olahraga Muhammad Ziad Zulkifli serta beberapa orang atlet dan bekas atlet. Menurut kenyataan MSN, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan turut menzahirkan penghargaannya terhadap keprihatinan barisan atlet dan jurulatih negara dalam mencetuskan ilham penubuhan tabung berkenaan. Sementara itu, Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syafawi Ismail berkata, tabung kemanusiaan Palestin warga sukan tersebut adalah satu usaha bersama dan sumbangan kecil warga sukan terhadap negara mengenai isu kemanusiaan. Tabung kemanusiaan Palestin warga sukan itu dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia dengan sumbangan atas nama Tabung Kemanusiaan Palestin warga sukan boleh disalurkan ke akaun seperti yang tertera. Selepas berjaya membawa pulang pingat emas di kejohanan powerlifting para dunia di Bangkok baru-baru ini, atlet para negara Bonnie Banyo Agustin kini mula mengalihkan fokusnya terhadap misi di kejohanan Piala Dunia Powerlifting para Faza ke-11 di Dubai pada bulan depan serta Tamasya Paralimpik 2020 di Tokyo pada bulan Ogos nanti. Menurut Ketua Jurulatih para negara Jamil Adam, beliau kini mahu memastikan Bonnie terus berada di tahap terbaik sekaligus dapat mengekalkan momentum kejayaannya di Bangkok pada 2 kejohanan besar tersebut selepas ini. Jelasnya meskipun berdepan pelbagai kekangan berikutan pandemik COVID-19 serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tumpuan atlet kelahiran Sarawak itu masih utuh dan di landasan yang betul. Kita telah membuat persiapan yang rapi, masih diteruskan walaupun kebanyakan persiapan adalah bercorak quarantine base. Kita tengok peluang Bonnie berdasarkan kejohanan yang lalu di World Cup di Thailand yang lalu dan kita mengenal pasti pencabar-pencabar utama kita di sana nanti, khususnya di Paralimpik nanti. Jamil ditemui ketika majlis meraihkan kejayaan Bonnie dalam kejohanan di Bangkok itu baru-baru ini. Majlis itu juga bertujuan menghargai pengorbanan dan komitmen atlet berusia 20 tahun berkenaan yang bekerja keras mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti sedia maklum, negara kita kini berada pada fasa monsun barat daya. Dan pada monsun barat daya ini, angin barat daya akan bertiup memasuki ke rantau negara kita dengan keadaan atmosfera yang lebih kering dan kelembapan udara yang agak rendah. Dan monsun ini kita jangkakan ianya akan berterusan sehingga ke bulan September nanti. Kelajuan angin juga kebiasaannya kurang daripada 30 km sejam. Corak cuaca ketika monsun barat daya ini biasanya adalah cuaca yang agak panas, taburan hujan yang rendah, bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dengan bilangan hari hujan di kebanyakan negeri dan fenomena garis badai iaitu squall line yang boleh membawa hujan lebat, angin kencang dan petir boleh berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung dan juga barat Sabah
pada awal pagi dan mempunyai jangka hayat sehingga beberapa jam. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan carta angin. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 10 hingga ke 30 km sejam. Dan mulai esok, kita jangkakan di kawasan latitude lebih tinggi, angin akan bertiup dengan agak kencang, sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang seteluk bergelora. Kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket, Samui, Condor, Reef North, Dalayang dan juga Palawan bermula esok 23 Mei sehingga ke 27 Mei 2021, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan dragis laut. Baiklah, kita akan beralih ke paparan Gema Radar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, kebanyakan negeri dalam keadaan baik, tiada hujan yang berlaku kecuali di utara. Buat masa kini di negeri Perlis, Kedah, di negeri Kelantan dan juga utara Terengganu, buat masa kini sedang mengalami hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. InsyaAllah menjelang ke esok pagi, tiada hujan akan berlaku di kesemua negeri. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, keadaan yang agak berbeza berlaku pada ketika ini. Di negeri Sabah dan Sarawak, kedua-dua negeri, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku menyebabkan di kesemua bahagian. Dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan hingga ke awal pagi nanti dan harusnya akan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, lagi perkembangan banjir di Sabah. Lebih 2,000 penduduk di kawasan Lumadan diberikan bantuan. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Saleh Jikri di Beaufort. Baik, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Sekarang saya berada di salah sebuah kampung di kampung Bangkalalak, Beaufort, antara kampung yang terjejas teruk banjir yang bermula sejak 15 Mei yang lalu. Dan bersama saya ketika ini Adun Lumadan, Yang Berhormat Haji Roslan Muharram. Baiklah, Yang Berhormat sendiri turun padang untuk menyampaikan sumbangan kepada penduduk yang terjejas di kawasan Yang Berhormat sendiri yang terkandas di kediaman masing-masing dan tidak dapat ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Ya, memang kita turun padang pada hari ini untuk mengantar misi bantuan makanan kepada penduduk yang terputus hubungan sudah pun 7 hari lah hari ini. Dan sebenarnya misi bantuan ini memang kita mau awal antar, tapi oleh kerana kita mempunyai masalah laluan yang sukar yang tidak dapat dilalui oleh lori 3 tan, terpaksa kita cari lori 10 tan untuk merantas jalan yang telah pun terputus ini karena dia sangat tinggi airnya. Dan kita mempunyai kesukaran. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita dapat, walaupun mempunyai kesukaran, kita dapat juga sampai ke kampung Bangkalalak ini untuk mengantar bantuan-bantuan yang
perlu disampaikan kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan Bangkalalak, dan kita ada kampung Berumbai, Bentulut, Kangsa, Kukup dan Jabang. Jadi harapan YB lah kepada penduduk kampung di kawasan ini agar mereka bersabar dan kuat semangat. Ya. Kita mengharapkan para penduduk kampung khususnya di Bangkalalak ini supaya mereka bersabar dalam berhadapan dengan banjir ini, karena banjir ini bukanlah satu perbuatan kita, tetapi adalah semula jadi yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap tahun, dan juga baru tahun ini saja pun kita bulan 1 yang lepas pun kita sudah dilanda banjir. Jadi mananya kita mengharapkan mereka dapat bersabar dalam ujian ini dan sentiasa berwaspada untuk menjaga keselamatan keluarga dan anak-anak kita dalam berhadapan banjir inilah. Terima kasih YB. Okey, sama. Baiklah, turut bersama saya ialah Saidin Amit yang merupakan Ketua Kampung Bangkalalak. Jadi mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada usaha wakil rakyat dan seterusnya kerajaan negeri dalam membantu penduduk terjejas banjir khasnya di kawasan ini. Ya, baik, terima kasih. Bagi saya Kiki Saidin bin Amit, Ketua Kampung Bangkalalak, mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan bekalan makanan yang kami tunggu-tunggu lah di Kampung Bangkalalak yang terjejas banjir. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua jabatan-jabatan yang terlibat dalam pengagihan bantuan yang ada pada petang ini, dan tiada lain cuma terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih. Okey, sama. Baik, itu dia, lindung diri, lindung keluarga, lindungi semua. Dalam musibah banjir ini kita juga dalam masa sama dicabar berdepan pandemik COVID-19. Sentiasa patuhi SOP, sama-sama kita doakan banjir di Sabah ini akan beransur pulih. Kembali ke studio, silakan Kasapuri. Baik, segmen B Diva kami mulakan dengan kisah mengenai penyanyi Farah Wahidah yang baru melangsungkan perkahwinan kali kedua Mac lepas. Beliau berharap aktiviti seninya sepanjang tahun ini berjalan lancar. Dan jika tiada aral melintang, beliau akan tampil dengan single terbaru. Saya masih lagi aktif menyanyi, cuma kita tahu keadaan COVID sekarang negara kita. Jadi banyak show yang macam yang kita tahulah yang tertunda, dan juga kalau ada pun yang betul-betul limit je. Maknanya tak boleh dengan orang ramai sebab kita kena sentiasa patuhi SOP lah kan. Jadi banyak yang rakaman TV, ada yang kerja daripada rumah, rakaman kat rumah, macam tu je lah. Tapi untuk keluarkan single tu buat masa sekarang tu memang ada material, cuma kita tunggu waktu yang sesuai untuk kita publishkan lah, insyaAllah. Kembali bergelar isteri setelah setahun berpisah dengan bekas suami, Farah Wahidah mengakui Aidilfitri kali ini cukup bermakna buat dirinya. Jadi alhamdulillah suami ni bila menerima karier saya, dia tahu cumanya dia mungkin bukan dalam bidang ni, jadi nak kena masukkan dia ke dalam industri ni tu kena macam ambil masa lah. Cuma saya dah bagi tahu kat dia, dia ada kerjaya dia dan saya ada kerjaya saya, sebab ini adalah punca rezeki saya. Jadi alhamdulillah setakat ni masing-masing memahami dengan karier sendiri. Baik, lebih 3 dasawarsa membina platform dalam dunia seni meletakkan pelakon berkaliber Bel Ngasri dalam zon selesa. Dan tidak keterlaluan kalau dikatakan Bel antara pelakon yang sentiasa menerima tawaran lakonan. Malah sepanjang hujung Ramadan lalu, bersambung pula ke Syawal, wajah Bel ada di setiap saluran TV. Ya, jelas Bel, dalam musim pandemik COVID-19, beliau bersyukur kerana masih ada pihak yang menghargai bakat seninya. Tidak mendambakan populariti, Bel yang lahir daripada keluarga seni sentiasa melakukan yang terbaik dalam setiap tawaran, memandangkan ia merupakan tanggungjawab dan periuk nasib beliau sejak kecil.
tak lupa juga kalau macam contoh saya ni bukan setakat kerja sebagai seorang pelakon saja. Saya ada buat MC untuk majlis-majlis juga. Dan juga saya terbabit untuk tiap-tiap minggu saya ada buat sketch parody. Jadi itu antara kerja-kerja saya yang dah orang kata memang daripada dulu lagi saya buat. Menyentuh watak Barkoba yang dilakonkannya dalam filem 18 Puasa di Kampung Pisang, Bel berharap watak itu dijadikan iktibar untuk panduan hidup masyarakat. Alhamdulillah, apa-apa pun semuanya atas rezeki lah. Alhamdulillah, orang masih lagi nampak saya. Walaupun saya, orang kata daripada kecil dulu sampai sekarang, orang kata masih ada lagi. Dan Alhamdulillah, begitu juga nasib saya dapat saya membawakan watak Barkoba ni dan mendapat perhatian ramai. Walaupun ialah tak berapa manis lah, orang kata ikon tak puasa kan. Ikon orang tak puasa, ikon plastik hitam lah. Maskot itulah. Tapi bagi pendapat saya, jangan ambil watak itu, ambil dia sebagai pengajaran. Pelakon Shah Iskandar kini lebih matang selepas dikurniakan anak sulung tahun lalu hasil perkahwinan bersama Siti Sarah Muhammad Noor. Beliau yang mendirikan rumah tangga pada Januari 2016 berkata, keutamaannya kini kepada keluarga. Mengimbas kembali zaman bujangnya, Shah Iskandar akui beliau agak boros dengan hobi mengubah suai kereta dan motosikal. So sekarang, yalah itu kisah dulu, zaman-zaman bujang saya, zaman gemilang saya memang suka main motor, main kereta. Yalah, masa kita bujang dengan geng-geng yang motor, geng kereta, so kita boros sikit lah. Tapi sekarang ni saya dah sangat pandai berjimat kerana satu, dah beristeri, kedua, dah ada anak. Beliau bercadang kembali ke Singapura untuk satu projek dan bergantung kepada situasi semasa COVID-19 dan pembukaan semula sempadan antarabangsa. Kepada semua penonton setia RTM, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda sekeluarga. Ingat, sambil kita celebrate ni, jangan lupa ikut SOP. Kalau tak boleh rentas lah lagi nanti. Assalamualaikum. Kita jangan fikirkan bahawa isu Israel ini hanya perlu disokong oleh orang Islam. Itu tidak benar. Isu Israel ini adalah isu kemanusiaan. Ia harus disokong oleh segenap lapisan masyarakat manusia yang merasakan pembunuhan kanak-kanak itu, pembunuhan rakyat dengan sewenang-wenangnya adalah salah. Jadi kalau kita bertanya kepada siapa-siapa, adakah saudara merasakan pembunuhan sewenang-wenangnya, tidak kiralah di Israel ataupun di Myanmar ataupun di mana saja, di mana Malaysia sebagai sebuah negara sangat konsisten, kalau jawapannya ya, saya tidak percaya bahawa pembunuhan sewenang-wenang itu adalah sesuatu yang patut digalakkan, nah makanya kita harus mula membina koalisi dengan orang itu. Tidak kiralah dia itu Yahudi, tidak kiralah dia itu orang Buddha, tidak kiralah dia itu orang Islam dan sebagainya. Baik, berita perdana edisi Sabtu 22 Mei 2021 berakhir di sini. Ikuti episod sulung program khas COVID Itu Benar atau CIB selepas ini. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.